Betul, terima kasih Ketua Mangkang. Saya merujuk balik kepada isu dakwat kekal yang tak kekal ni. SPR buat lawak bodoh bila isu pengundi awal membuat laporan mengatakan bahawa mereka membuat pendedahan mengatakan dakwat itu tak kekal. Dia kata kerani itu tak goncang. Macam nak minum ubat batuk cak ibu dan anak. Tak kena goncang dulu. Tak kena goncang dulu. Habis itu akhirnya bila kita desak, kita dedah sebagainya, dia mengaku, dia kata sedih, dia kata akui bahawa ada kelemahan, ada kekecewaan dia, ada kelemahan isu kaitan dengan dakwat kekal. Tapi isu yang saya nak bangkit ialah ada kes berlaku dalam Kementerian Pertahanan, iaitu seorang Major Tentera, nama dia Major Zaidi bin Ahmad, Major Zaidi bin Ahmad daripada Penang. Dia antara orang yang awal membuat laporan polis berkaitan dengan dakwat kekal yang tak kekal sewaktu beliau membuang undi. Dia ditukar ke KL, kemudian ditukar balik sekarang ni ke Batuas, dan dia diberikan ugutan akan diambil tindakan atas undang-undang akta yang berkaitan dengan undang-undang akta angkatan tentera. Jadi isu dia Datuk Yang di-Pertua ialah bagaimana tidak ada kebebasan hatta kepada sama ada orang awam ataupun pada pegawai tentera. Dia nak akan mengundi sebagai orang yang bebas dan memberikan undi yang terbaik untuk rakyat, kerana dakwat kekal itu, isu dakwat kekal itu ialah isu yang fundamental, yang pokok untuk menjamin pilihan raya bersih. Sekarang pilihan raya tak bersih, orang yang membuat laporan pula akan dikenakan tindakan disiplin. Matang Pauh Pandan minta izin laluan. Tuan Yang di-Pertua, saya tertarik kepada pendedahan yang dibuat oleh Seremban sebentar tadi mengenai jawapan yang diberikan oleh SPR mengenai kontraktor pembekal yang setakat ini masih dirahsiakan. Saya nak maklumkan kepada Dewan, tetapi yang lebih penting kepada Datuk Wan Ahmad di luar, bahawa oleh kerana kita sudah agak mereka akan cuba menyembunyikan identiti pembekal ini, kita sudah pun belik-belik dan siasat sebelum itu. Dan saya nak sebut kepada Pematang Pauh bahawa kita tahu tender itu diberikan secara rundingan terus. Tender itu juga diberikan kepada sebuah syarikat milik seorang yang berasal daripada Singapura. Dan saya juga boleh sebut bahawa syarikat yang mendapat tender itu oleh kerana tidak ada pengalaman dan oleh kerana tidak ada modal sebanyak 7 juta itu, saya dimaklumkan telah pun berjumpa dengan seorang lagi ahli perniagaan dari Kampung Baru untuk meminjam 7 juta itu. Jadi saya nak sebut kepada SPR, jangan tunggu lama-lama, nanti kita dedah. Soal pembekal dakwat kekal ini adalah soal yang cukup penting, kerana dakwat kekal telah menyebabkan seluruh sistem pilihan raya kita dijadikan bahan lawak jenaka. Sedangkan mengikut perlembagaan, saya rujuk artikel 114 perkara 2, bahawa dalam soal melantik Suruhanjaya pilihan raya, Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong hendaklah mengambil kira soal melantik SPR yang boleh mengekalkan keyakinan rakyat. Apabila ada SPR yang tidak boleh mengendalikan dakwat kekal sehingga hilang kepercayaan rakyat terhadap sistem pilihan raya kita, saya nak bertanya kepada Pematang Pauh, bersetujukah Pematang Pauh, terutamanya selepas beribu-ribu laporan telah dibuat terhadap kegagalan SPR itu, bersetujukah Pematang Pauh supaya kita pastikan ke semua ahli SPR yang ada sekarang ini terus ditekan untuk meletak jawatan? Pematang Pauh sikit ya. Saya akan benarkan, tapi biar saya jawab juga Seremban, Pokok Senang dan Pandan. Seremban, Pokok Senang dan Pandan berisu dengan dakwat kekal ni. Pertama, sudah diakui oleh pengurusi SPR memang ada kelemahan. Kita tambah penipuan. Mustahil satu di Malaysia tahun 2013 tak reti nak beli dakwat kekal.
ya, melainkan tujuan dari awal ialah untuk menipu dengan muslihat untuk membantu satu pihak. Keduanya, kita tahu bahawa pengakuan dakwa kekal ini pengakuan SPR dan menteri dalam parlimen. Jadi ahli parlimen patut merasa bertanggungjawab memastikan apa yang diperakui itu dilaksanakan dengan baik dan tidak di sebaliknya. Yang ketiga, ini yang oleh pokok SNA malah Saya dah minta penjelasan. Boleh saya akan bagi lepas. Pokok SNA yang dimangkit masalah sekarang ini ialah mengugut orang yang bagi bukti. Sebenarnya tak payah lagi bukti tambah. Saya nonton pamannya Perdana Menteri dan isteri lepas mengundi, semua dengan bangga tunjuk tangan. Lepas tu bila diisytiharkan menang, baca doa, semua hitam tak ada dah. Dia tak payah rakyat bagi penjelasan. Perdana Menteri dan isteri pun dah tak ada hitam dah kesan. Kerana bila difokus tangan jari mereka tak kalah mohon doa lepas isytiharkan kemenangan oleh SPR malam tu, memang tak kekal. Jadi dia tahu. Tapi kalau Perdana Menteri dalam isu dakwa kekal pun sah, akan pastikan ada penjelasan yang teliti oleh SPR. Dan kalau gagal buat sedemikian, mesti tuntut mereka bertanggungjawab dan meletakkan jawatan, melainkan ada muslihat bersama. Tolong apa? Gua tolong lu, tolong gua. Boleh minta penjelasan bagi jalan lagi. Pandan akhirnya Pandan menyebut tentang pasal tindakan yang disebut oleh pokok SNA, ugutan mengambil tindakan kepada pegawai tentera. Dan saya mahu penjelasan dan jawapan langsung dari Menteri Pertahanan. Apakah wajar tindakan diambil kepada seorang pegawai tentera semata-mata kerana bercakap benar dan tidak ada unsur politik? Dia kata saya diberi pengakuan dakwa kekal, tapi tak kekal sekarang, dan prosesnya ialah buat melaporan kepada polis, dan ini malangnya telah menyebabkan beliau di bawah pengawasan untuk tindakan diambil oleh pihak Yang Berhormat Ketua Bangkang, boleh? Saya cuma ambil Pandan tadi Bila Pandan sebut, saya nak bagi ingatan lebih baik SPR jawab sekarang. Kalau tidak nasib menjadi NFC lembu Ini lebih parah daripada lembu. Lembu punya kes tu, bila kita serah pada Pandan, dia bongkar, keluar cerita lembu, sehingga kan Menteri Besara. Yang kes ini, syarikat Singapura yang tak ada modal dengan pinjaman kepada orang kaum baru, ini ada pada maklumat kita. Cuma kita nak tengok apakah telus yang diberi pengakuan oleh Pekan, kemudian ketelusan yang kemudian disebut oleh dalam titah diraja itu berlaku dalam kes yang sangat penting, iaitu dalam pengendalian pilihan raya.